سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bab jual beli salam dan juga hutang. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. Hadis yang telah dikeluarkan ataupun direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhaza amwalan nas, sesiapa yang mengambil harta orang lain. Ambil di sini bukan makna curi. Ambil di sini dengan makna hutang, dengan makna pinjam ataupun sewa. Kalau curi itu memang tak termasuk dalam bab kita lah. Kata Nabi, sesiapa yang mengambil harta orang ataupun mengambil barang orang, mengambil duit orang dengan tiga cara tadi. Cara yang baik lah, dipinjam ataupun dihutang. Dia pinjam dalam, pinjam bukan pinjam Melayu, pinjam syar'i. Kalau pinjam Melayu ni hutang. Hutang dan pinjam kalau kita bahas dalam konteks syariat, maka dua makna yang berbeza. Tapi kalau pinjam dan hutang dalam Melayu ni sama. Dan pinjam 100 dengan makna hutang. Tapi kalau dalam konteks syariat, apabila kita sebut pinjam, lain. Bila kita sebut hutang, lain. Jadi kalau kita nak biasakan yang dah biasa, maka kita boleh sebut, kita gantikan perkataan pinjam itu dengan hutang, supaya nampak beza situ. Tapi tak berdosa kalau kita sebut pinjam ke, kita sebut hutang ke, tak ada masalah. Kerana dalam muamalat, dia punya key dia adalah al-ibratu bil ma'ani la bil alfazi wal mabani. Itu dia punya point dia. Dalam konteks muamalat, hukum muamalat, jual beli, sewa, hutang dan sebagainya, yang penting adalah maksud dia, bukan perkataan dia, bukan lafaz, bukan perkataan, bukan istilah yang kita gunakan, tetapi maksud dia. Orang faham bila sebut pinjam ni maksud dia hutang. Itu yang dia nak, maksud dia tu. Maka perlu kita, bukan perlulah maksud saya ni, kalau kita biasakan sebut hutang supaya bezakan antara pinjam. Walaupun tidak ada masalah kalau kita sebut pinjam 100, pinjam 200, tak ada masalah. Baik, kata Nabi, sesiapa yang mengambil harta orang lain dengan tiga maksud tadi, pinjam, hutang ataupun sewa, kemudian yuridu adaaha, dia niat memang dia nak bagi balik. Yalah, kalau pinjam bagi balik, hutang bayar balik, sewa bukan milik kita, kita akan serahkan kepada pemilik dia juga. Siapa yang pinjam, siapa yang hutang, siapa yang sewa, memang dia nak bagi balik kepada pemilik dia yang asal. Kalau hutang, memang dia nak jelaskan hutang tersebut. Addallahu anhu, addallahu anhu, Allah akan bayar untuk dia. Macam mana maksud Allah akan bayar untuk dia? Maksudnya bagi pihak dia. Yang pertama, Allah akan mudahkan proses pembayaran. Allah akan mudahkan proses pemulangan kalau dia pinjam.
Kalau hutang, Allah akan mudahkan pembayaran. Sama ada di dunia. Di dunia macam mana Allah mudahkan? Jadi nak bayar hutang tu jadi senang. Dia pinjam ataupun dia hutang orang RM1,000. Kemudian janji nak bayar sekian-sekian. Maka perjalanan itu untuk bayar tu jadi senang. Dia boleh bayar. Itu dipanggil Allah mudahkan di dunia. Dan Allah mudahkan di akhirat. Macam mana cara Allah mudahkan di akhirat? Contoh, dia memang nak bayar, tapi ajal datang terlebih dulu. Memang dia pinjam, memang dia hutang, memang dia nak bayar, niatnya memang nak bayar tarikh sekian-sekian, tapi meninggal dulu. Ajal maut ni orang tak tahu kan, kita pun tak tahu mati bila. Bila mati seseorang yang berhutang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong bayar untuk dia di akhirat. Bagaimana? Kalau dia tak sempat bayar di dunia, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan dalam hati orang yang berikan hutang itu, halalkan. Itu maksud dia. Jadi dua maksud. Allah mudahkan urusan dunia untuk dia bayar. Yang kedua, kalaulah dia tak sempat bayar, meninggal, Allah akan campakkan dalam hati orang yang beri hutang tersebut supaya halalkan apa yang diberikan kepada orang tadi. Dan ini kalau kita biasa dengar. Macam mana dalam hadis yang lain, sebenarnya tak ada kontra antara hadis yang kita baca ni dengan hadis satu lagi daripada riwayat At-Tirmizi. Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bainas sama'i bidainin hatta yuqda anhu. Hadis ni kalau kita faham literal, faham zahir, ini masalah. Okey, macam mana zahir hadis ni? Maksud dia, nafsul mu'min, jiwa orang mukmin, iaitu roh orang mukmin ini mu'allaqatun bainas sama'. Roh orang mukmin ini tergantung di langit. Bidainin, dengan sebab hutang. Dengan sebab hutang. Bila kita bincang bab roh ini, dia termasuk dalam kategori perkara baik. Bila kita bincang tentang perkara baik, tak boleh reka-reka, tak boleh main sedap cakap. Mesti berlandaskan kepada wahyu ataupun berlandaskan kepada nas. Ini nas. Bila orang kita kata roh nanti tak sampai, hutang tak bayar, ni roh tergantung, memang ada sandaran dia. Riwayat Tirmizi, roh orang yang berhutang ini tergantung dengan sebab hutang sehingga orang lain tolong selesai untuk dia. Habis yang manakah dikatakan, roh yang manakah yang dikatakan tergantung? Kalau macam tu, mati tak, hutang tak bayar, saya hutang banyak lagi, rumah baru beli. Tu. Hadis ini bukan maksudnya tak boleh berhutang. Kalau kita faham secara zahir, kalau macam tu hadis ini melarang daripada berhutang. Tak. Sebenarnya zahirnya memang begitu, tapi bukan maksudnya begitu. Maksud hadis ini adalah bukan melarang kita daripada berhutang. Kerana hutang ini adalah benda fitrah. Nabi SAW pernah berhutang, sahabat pernah berhutang. Nabi pernah berhutang untuk mendapatkan semangkuk kurma dengan seorang Yahudi. Nabi pernah berhutang. Jadi pendek kata, hutang ni bukanlah satu benda yang mengaibkan. Hutang bukanlah satu benda yang memudaratkan ataupun benda yang nampak buruk seseorang itu, bukan. Maka yang dimaksudkan dengan roh tergantung itu adalah memang dia hutang, memang dia tak mau bayar. Daripada awal lagi memang dia tak mau bayar. Ini yang dimaksudkan. Nabi SAW kata apa? Wa man akhadha yuridu islafaha aslafahullah. Siapa yang hutang memang dia niat daripada awal tak mau bayar, maka Allah takkan mudahkan urusan. Allah akan susahkan urusan dia untuk membayar. Memang dia mati dalam keadaan tidak membayar hutang.
Orang yang mati dalam keadaan tidak membayar hutang ada dua kategori. Yang pertama, memang dia niat nak bayar tapi dia meninggal dulu, maka ini beres, selesai. Yang ni Allah akan mudahkan urusan dia. Dan siapa yang meninggal tak bayar hutang, memang dia tak nak bayar, maka ini Allah akan sukakan. Inilah yang dimaksudkan roh tergantung di langit. Disebabkan hutang sehingga waris tolong selesaikan. Itu kalau waris baik lah. Kalau anak ni prihatin, kalau anak ini ada asas agama, anak ini prihatin, dia tahu bapak dia berhutang. Kalau tak tahu nak buat macam mana? Ini dia tahu bapak dia berhutang sekian. Dan dia anak soleh, dia ni orang baik, dia prihatin kepada bapak dia, maka dia tolong bayar. Ini tak apa. Tapi kalau anak pun 2 kali 5 macam bapak hutang memang tak mau bayar, jadi anak bayar apa? Pandai dia lah bayar, aku pula nak kena bayar. Anak pun tak bayar, maka itulah yang dipanggil tergantung di antara lain. Jadi hutang ni benda berat. Siapa yang menganggap hutang ni ringan masa nak minta, itu tu. Masa nak minta, mulut manis, sedap lah, ayat dia pandai, memang dia nak bayar. Contoh, ada satu orang dia macam ni, dia pinjam, dia hutang sampai tarikh sekian-sekian, memang dia nak bayar. Dapat saja duit, contoh saya hutang 5,000, memang saya nak bayar. Sampai saja tempoh yang saya janjikan nak bayar, saya dapat duit, saya rasa sayang pula nak bagi 5,000 ni. Betul? Nak keluarkan, nak bagi seketul 5,000 hutang nak bayar balik tu, rasa sayang duit. Ini banyak. Ini semua orang akan rasa benda ini. Kita akan rasa berat, sayang nak keluar, nak bagi seketul 5,000. Tapi kalau kita fikir, alangkah baik kalau kita fikir orang yang bagi dekat kita 5,000 tu pun rasa benda yang sama juga. Dan dalam etika berhutang, Quran menyarankan siapa yang kena ingat jumlah hutang, orang yang beri ataupun orang yang minta. Minta betul. Sebab tu dalam ayat Tuhan sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Larangan mencatat jumlah hutang bila hutang, itu adalah arahan suruh catat. Itu adalah kena kepada orang yang pinjam, orang yang hutang, bukan orang yang bagi, bukan tugas orang yang bagi. Tapi terbalik. Hakikat sekarang ni jadi terbalik. Saya ada hutang awak berapa? Tak ingatlah. Selalunya orang yang berhutang ni lupa. Sepatutnya orang yang beri hutang lah lupa. Ini orang yang pinjam itu lupa. Berapa saya ada hutang awak? Awak yang pinjam, awak yang hutang, patutnya awak kena ingat. Ini dia tanya pula kita, berapa dia hutang kita. Ada balik. Maka saranan daripada Quran, faktubuh, itu sunat. Sunat catat. Tak catat pun tak apa, yang penting ingat. Ini buat-buat lupa. Kalau kita melakukan amal soleh, kita buat baik, tak kisahlah apa kebaikan yang kita buat, maka sebolehnya kita lupakan. Betul? Kita lupakan. Kita pernah sedekah, kita pernah infak, kita buat solat itu, kita puasa sunat, kita buat itu, ini banyak amal yang kita buat. Ya Allah, lupakan apa yang saya buat, supaya kita tidak bersembang, supaya kita tak bercakap. Bila berkumpul ramai-ramai ni, dia nak sembang. Biasalah kan. Bila kita berkumpul jumpa kawan-kawan ni, dia nak bercerita. Bila kita bercerita benda yang patut kita sembunyikan. Amal sunat ini memang kena sembunyi. Ya Allah, lupakan apa amal baik yang saya buat. Kita lah lupa, Tuhan tak lupa. Tapi di akhirat esok, yang sebesar zarah pun Tuhan akan korek balik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Akan dipamerkan, akan dibentangkan di depan kita. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُهْضَرًا.
وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dalam surah Ali Imran, Tuhan sebut apa? Pada hari tersebut, hari kiamat, semua amal akan dipaparkan di hadapan kita. Boleh kita gambarkan, kita buat contoh lah, macam skrin lah. Macam skrin akan dipaparkan di hadapan kita. Apa yang kita buat tanpa dikecualikan, besar sekecil mana pun Tuhan akan tunjuk. Ini awak buat, ini awak buat, ini awak buat, sekian. Baik, buruk. Sebab itu kita lupa tak apa, Tuhan tak lupa. Yang itu penting kan. Kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Muhdara itu dibawa datang, dipamerkan, dipaparkan di hadapan kita apa benda baik yang kita buat. Sonoklah tengok bila orang bercerita tentang kebaikan kita, sonok. Biasa, ini normal, fitrah. Orang ni buat baik sekian. Sonok kita, terangkat sikit kan. Orang ni orang puji depan-depan, takkan tak sonok. Okey. Wa ma amilat min su'in, dan apa amal buruk yang dia buat akan dipertontonkan di hadapan kita dan khalayak ramai. Baik pun serupa, jahat pun sama juga. Amal baik ditontonkan di hadapan kita dan khalayak ramai, dan juga apa kejahatan yang kita buat sembunyi-sembunyi pun Tuhan akan tunjuk juga. Tapi Tuhan cerita apa perasaan kita waktu itu. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau boleh nak lari jauh-jauh. Lalu kita buat jahat sembunyi-sembunyi, tapi bila di akhirat Tuhan bongkarkan semua, Tuhan zahirkan ke semua benda kecil yang kita buat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tadi khairan yarah. Ini sebesar zarah yang jahat, yang tak elok pun Tuhan akan tunjuk juga. Saya ada buat benda ni, saya lupa. Tu Tuhan tak lupa. Baru kita tanya, benda ni aku ada buat. Kalau baik, untunglah kita. Tapi kalau tak baik, ni masalah. Itulah yang dipanggil sebagai amal baik. Kalau kita buat, minta Tuhan lupakan. Amal jahat, minta jangan lupa. Minta jangan lupa supaya apa? Supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah amal jahat yang kita buat kita lupa, kita ingat kita tak buat, kita ingat kita baik, kita ingat kita tidak ada kesalahan. Tapi kalau ada amal jahat yang kita buat, benda yang tak baik, maksiat yang kita buat, kita tak lupa, kita akan minta ampun. Apa dosa yang kita buat? Ya Allah, saya buat sekian, maafkan saya. Tapi kalau lupa, kita rasa santai, rasa macam tak ada salah apa. Dan juga minta Tuhan jangan lupa kan. Kalau kita hutang orang, hutang jangan lupa. Selalu hutang buat-buat lupa. Hutang tak boleh lupa lah. Tapi kalau amal baik, kalau kita lupa tak bersalah. Jadi hutang pun, kenapa Nabi sebut begini? Allah akan mudahkan urusan dia. Siapa yang berhutang, memang dia nak niat dah bayar, Allah akan mudahkan urusan. Sebab apa? Sebab Nabi pun hutang. Hutang Nabi tahu itu adalah fitrah manusia. Kalau hutang ni salah, Nabi tak cakap macam ni. Tapi disebabkan hutang ini adalah benda biasa, bukanlah satu keaiban, bukanlah satu perkara yang menjatuhkan maruah seseorang, tak. Semua orang akan terpalit dengan hutang, sikit ataupun banyak. Sikit ataupun banyak, mudah ataupun senang nak lunaskan. Tak nafi, memang berat nak bayar. Nak bayar ni kalau time kita minta tu ringan ya. Tapi masa kita nak bayar tu jadi berat, jadi susah. Baik, itu adalah hadis yang pertama yang berkaitan dengan hutang. Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan hutang ini dengan hutang yang baik. Ma yuridullahu qardan hasanan. Hutang yang baik. Hutang yang baik ni dia berhutang memang dia nak bayar. Dan lebih baik lagi dia bayar lebih. Ni bayar lebih ni
tidak terkait dengan riba. Tapi kalau bayar lebih tu memang dipaksa untuk bayar lebih, itu memang terkait dengan riba. Dipanggil riba hutang. Riba hutang ada macam mana riba hutang? Riba hutang ni boleh saya bagi awak 5,000. Awak nak pinjam 5,000 boleh. Tapi bila sebut tapi tu, maksudnya dia nak letakkan syarat. Apa yang awak boleh bagi kat saya? Ini dipanggil beri bersyarat. Bila kita sebut tentang ikhlas ni, beri sesuatu tanpa syarat. Tanpa syarat tu bukan masuk orang tu tak bayar pun tak apa. Okey, ini kita bincang dalam konteks luar daripada konteks hutang. Macam mana kita nak faham ikhlas dalam ibadat? Ikhlas dalam ibadat ni buat sesuatu tanpa syarat. Awak rajin sembahyang duha ni buat apa? Buat sembahyang duha ni murah rezeki. Itu ikhlas juga. Tapi ikhlas level bawah lah. Awak rajin sedekah ni sebab apa? Sebab siapa yang sedekah ni harta dia akan bertambah, Tuhan bagi balik. Itu bersyarat. Ikhlas juga. Tapi ikhlas level bawah. Kenapa awak bersedekah? Lillahi ta'ala. Tak ada syarat apa. Kenapa awak sembahyang duha? Tidak ada syarat. Kenapa awak buat ini? Tak ada syarat. Memang lillahi ta'ala. Itu ikhlas. Itu penting lah. Sebab tu kita nak faham ikhlas ni mudah. Ikhlas ni daripada perkataan khulus, bersih. Bersih dengan mana tak campur benda-benda asing. Kalau air itu tak bercampur dengan benda lain, itu yang ikhlas. Jadi maksudnya kita buat sesuatu tanpa syarat. Jadi bila seseorang yang memberikan hutang, boleh saya beri awak hutang. Awak nak 5,000, boleh saya bagi 5,000. Tapi apa yang awak boleh bagi kat saya? Ini banyak kalau orang-orang bisnes banyak macam ni lah. Dia nak apa yang dia boleh dapat. Contoh, kalau orang minta sumbangan, mana-mana masjid, mana-mana surau, mana-mana madrasah minta sumbangan dekat seseorang. Contohlah VIP minta sumbangan sekian-sekian jumlah 20,000 contoh. Saya boleh bagi 20,000. Ada dia banyak. Tapi apa benefit saya dapat? Apa awak boleh buat dengan saya? Awak tolong promote barang saya ke? Awak tolong iklankan produk saya ke? Awak tolong sekian-sekian? Maka itu dipanggil bersyarat. Maka ini menafikan konsep ikhlas. Memang ikhlas ni berarti kita tak boleh nak judge orang ni ikhlas ataupun tidak. Tapi dari sudut zahirnya itu bertentangan dengan definisi ikhlas. Apabila seseorang yang mengambil manfaat daripada hutang, maka itu adalah riba. Macam mana? Selalunya saya boleh bagi 5,000, tapi awak kena bayar balik 5,500. Awak kena bayar balik 6,000. Maka itu lebihan itu kita panggil sebagai riba hutang. Kerana dalam hadis Nabi sebut kullu dainin yajri naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang memberi manfaat kepada pemberi hutang, maka itu adalah riba. Sama ada manfaat itu daripada duit ataupun manfaat berbentuk benda lain. Tapi kalau lebihan itu tidak ditetapkan daripada awal, orang ni baik dengan saya, ketika saya susah, saya minta hutang dengan dia, dia bagi. Saya minta 10,000, dia bagi 10,000. Oleh kerana mengenangkan jasa dia, kebaikan dia, orang yang sangat mudah berurusan, mudah nak tolong orang, saya ada lebihan, ada rezeki lebih, saya bagi 11,000 kat dia tanpa diminta. Maka itu adalah sunat. Itu adalah sunat. Tapi kalau orang yang makam level tinggi, itu cerita lain lah. Saya bagi pinjam hutang 10,000 dekat orang tu, dia minta tangguh. Asalnya bayar sekian-sekian, dia minta tangguh sebab dia pun susah.
dia belum mampu untuk bayar. Dia belum mampu untuk bayar, saya kata tak apalah, saya halalkan hutang awak. Ini level tahap dewa saya halalkan awak. Ingat, orang yang duit banyak belum tentu boleh halalkan hutang. Orang yang berjiwa besar saja boleh. Bukan orang yang berduit banyak, bukan orang besar, tapi orang yang berjiwa besar. Orang duit banyak lagi dia susah nak bagi. Sebab dia rasa besar. Contoh saya buat, saya ada RM100. Saya ada RM100. Orang minta RM50, maksudnya 50% daripada harta saya. Saya cuma ada RM100. Orang minta 50% daripada harta saya, bermaksud RM50. Bagi RM50. Orang kedua, dia ada 10 juta. Orang minta 50% daripada harta dia, bermaksud 5 juta. Senang ke dia bagi 5 juta? Senang ke dia bagi? Susah. Padahal kalau ikut persentis sama ya, 50. Tapi kenapa rasa susah dapat? Sebab tu lagi kaya lagi susah, lagi senang lagi susah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, bahkan dalam Quran Tuhan sebut apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sarra, dharra, apa dia? Waktu senang, waktu susah. Dia orang yang dipuji oleh Allah, orang yang infak, orang yang sedekah waktu senang, waktu susah. Jangan tunggu kaya baru nak bagi, memang susah nak bagi. Tunggu kaya baru nak bagi, memang lihat, memang susah. Sampai bila nak bagi? Sebab tu anjuran sedekah ini, kata Nabi SAW, bukan hanya untuk orang kaya. Orang susah, orang miskin pun dia boleh bagi juga, mengikut kemampuan dia. Tak mampu bagi banyak, dia bagi RM1. Masalahnya orang duit banyak bagi RM1 juga, kan? Duit banyak bagi RM1 juga. Yang susah bagi RM1 itu tak boleh, itu kemampuan dia. Itu yang dimaksudkan dengan وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Tuhan anggap orang ni orang muhsinin, orang baik. Dalam keadaan senang ataupun susah, dia tidak lupa untuk infak fi sabilillah mengikut kemampuan tersendiri. Dan saya ada sentuh tadi tentang bila sampai tempoh kita susah nak bayar ni, kenapa? Ni semua orang kena rasa benda ni. Kena jiwa besar lah. Dia pinjam pandai, dia bayar pun kena pandai juga. Sebab tu ancaman daripada Nabi SAW tentang orang ada duit tapi susah nak bayar. Kalau dia belum mampu, belum ada duit nak bayar hutang, itu tak apa. Sebab tu Nabi kata matlul ghani zulmun. Penangguhan hutang daripada orang mampu bayar hutang tapi dia lihat nak bayar, sebab dia rasa banyak amount nak kena keluar, maka Nabi sifatkan orang ni sebagai zulmun. Dia telah menzalimi orang lain, iaitu dia telah menzalimi orang yang dia pinjam. Baik, kemudian hadis tentang satu transaksi yang disebut sebagai bai'us salam. Salam ini bukan salam tangan, bukan pejabat salam. Ini konsep dia, nama dia dalam hadis disebut sebagai salam. Salam ini bermaksud bayar dahulu, barang dapat kemudian. Barang dapat kemudian, bayar tunai cash, maka itu dipanggil sebagai jual beli salam. Dalam akad jual beli, biasa akad jual beli bagi duit dapat barang, itu dipanggil jual beli biasa. Bagi duit dapat barang. Yang kedua, dapat barang bayar kemudian, kredit dibayar, hutang. Dapat barang kemudian, jumlah tersebut bayar kemudian hari pada tempoh yang dijanjikan. Ini juga dibenarkan. Yang ketiga, ini salam.
bayar dahulu, ambil barang kemudian. Ini biasa kalau kita beli online. Dia panggil bai'us salam. Ini juga dibenarkan. Dalam hadis yang telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Mula-mula Nabi sampai Madinah. Perkara ini, jual beli yang saya sebut salam ini tidak pernah dilakukan oleh orang Mekah. Orang Mekah ni mereka tak pernah jual beli dengan maksud bayar dulu, barang dapat kemudian. Cuma dilakukan oleh orang-orang Madinah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wahum yusrifuna fi thimari sanah atau sanatain. Penduduk Madinah mereka ni dah buat lama dah benda ni. Yasrifuna, mereka jual dalam bentuk jual salam tadi ni as-thimar, buah-buahan. Kerana kita kena faham dulu, zaman Rasulullah, orang Madinah ni peladang. Majoriti mereka adalah petani dan juga peladang yang menguruskan tanaman, sama ada kurma, anggur dan sebagainya, zaitun. Mereka adalah peladang. Orang-orang Mekah mereka bukan peladang, mereka pedagang, penjual. Maka sebab itu orang-orang Mekah ni termasuk Nabi SAW keluar berniaga, bawa barang keluar berniaga. Sehingga dalam sirah, dalam sejarah, Nabi juga pernah berniaga keluar pergi ke Syam. Kerana itu adalah kemahiran dan juga profesion orang-orang Mekah dia begitu. Memang mereka ni dikenali sebagai pedagang. Maka Tuhan puji, antara kelebihan mereka ni adalah mereka mampu untuk mengetahui musim-musim yang sesuai untuk meneruskan perjalanan pergi ke Syam. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Mereka mampu meneruskan melakukan perjalanan di waktu sejuk, tahu bila waktu sejuk, tahu bila waktu panas, bila musim yang sesuai, bila musim yang tak sesuai. Itu kemahiran dia. Maka sebab itu Nabi juga berkahwin dengan Khadijah, seorang ahli perniagaan yang berjaya, orang kaya di kalangan wanita, iaitu Siti Khadijah. Bila Nabi sampai di Madinah, budaya berubah, cara transaksi pun lain. Nabi tengok orang-orang Madinah ni, mereka melakukan satu akad, terima duit dulu, barang bayar bagi kemudian. Bukan satu tempoh yang singkat, tapi setahun, 2 tahun. Macam mana? Saya nak beli kurma, dalam hadis sebut kurma sebab orang Madinah ni dikenali sebagai peladang yang menguruskan kurma yang bukan setakat ada satu sepokok, 2 pokok, hektar luas. Saya beli barang, saya nak, contoh, saya nak buah kurma 1 tan. Saya bayar, berapa harga 1 tan? Berapa ribu? Okey, saya bayar cash. Saya bayar cash. Tapi buah belum ada. Buah belum wujud lagi. Bunga pun belum ada lagi. Bila? Saya tempah setahun sebelum. Bahkan orang Madinah buat 2 tahun, 3 tahun sebelum. Ini kata Ibnu Abbas, wahum yuslifuna as-thimar fi sanah atau sanatain. Tapi duit dah bayar. Maka ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Nabi akui bahawa apa yang dilakukan oleh orang Madinah ni betul, tidak ada tipu, tidak ada unsur-unsur penipuan. Ini kalau dah detail kena rujuk ke dalam kitab fiqh. Cuma asasnya perkara begini, hukum begini adalah dibenarkan. Bagaimana pula kita nak relate dengan hadis lain? Nabi kata apa? Dalam hadis lain, la tabi' ma laysa 'indak.
Ni kita dah baca sebelum ni, Nabi sebut jangan jual benda yang kamu belum miliki. Benda yang kamu tak milik jangan jual. Nak jual macam mana benda tak wujud lagi. Tapi kalau kita faham hadis ni, apa beza salamnya? Salam pun belum milik lagi, buah belum jadi, duit dah terima. Maka ini dipanggil satu rukhsah, satu kelonggaran. Dengan syarat sebutkan kriteria. Contoh, kurma jenis apa? Bila waktu nak serah? Kalau ditimbang, kena timbang berapa nak, berapa kilo, berapa tan nak. Kalau jenis sukat, kena detailkan. Itulah yang Nabi SAW sebut, man aslafa fi tamrin fal yuslif. Siapa yang melakukan urusan akad begini, kalau dia jenis yang timbang, kena timbang. Kalau jenis sukat, kena bagi detail berapa. Dan bila waktu nak serah tahun depan, berapa hari bulan berapa, kena detail. Dan hadis ini dijadikan sandaran pada hari ini. Memang kita tak beli kurma pun. Ini kita bukan beli kurma. Kurma bukan makanan asasi kita. Sebab tu kurma ni, orang makan kurma ni buat syarat ya. Boleh dikatakan orang kita ni makan kurma ni bukan bersungguh sangat pun. Kita makan nasi, kurma ni syarat je. Sebab tu contoh bulan puasa baru ni, semua orang nak bagi kurma. Ini bagi kurma, ini bagi kurma, ini bagi kurma. Akhirnya jadi longgokkan kurma di masjid, jadi longgokkan kurma di mana-mana pusat tahfiz. Tapi budak takkan nak makan kurma 24 jam. Ini kena faham maqasid juga. Bila kita beri apa yang orang perlu, bukan beri apa yang kita nak. Kalau beri apa yang kita nak, semua benda kita nak bagi. Yang tak pakai, yang koyak, baju koyak pun kita nak bagi. Tapi adakah orang perlukan pakaian yang sebegitu? Jadi kalau orang faham begini, takkan ada lagi longgokkan Al-Quran di masjid surau. Sebab apa? Sebab dia faham asal wakaf saja Quran, asal wakaf saja Quran. Habis Quran berlonggok-longgok ni orang baca ke? Yang sedia ada pun tak terbaca. Jadi kalau orang faham, dia fleksibelkan benda tu. Banyak benda lagi aku boleh bagi. Apa yang belum ada, dia bagi. Jadi masa pun tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung masih lagi dalam topik Bai'us Salam pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.